Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap berkenaan tentang jenayah dalam talian yang boleh dikategorikan sebagai salah satu daripada jenayah komersial yang perlu ditangani dan juga perlu disedari oleh masyarakat cara pencegahan dan juga supaya tidak terlibat dalam jenayah seperti ini. Kempen anti-scam oleh Polis Raja Malaysia 2022 bersama kami pagi ini ucapkan selamat pagi kepada Senior Assistant Commissioner SAC Willy Anat Richard, Timbalan Pengarah Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Ini merupakan satu topik yang sangat penting untuk sentiasa diwar-warkan kepada para penonton. Terima kasih. Baik Tuan, untuk permulaan mungkin boleh dikongsikan tentang pelancaran kempen anti-scam PDRM 2022. Apakah antara matlamat yang ingin diterjemahkan dalam pelancaran? Okey, kempen anti-scam PDRM 2022 ni adalah kesinambungan daripada inisiatif, pelbagai inisiatif yang PDRM jalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan jenayah dalam talian. Jadi untuk tahun ini 2022 ni PDRM meneruskan kempen ini kerana kita melihat daripada segi peningkatan daripada kes-kes jenayah dalam talian, walaupun pelbagai usaha telah dijalankan oleh PDRM untuk membenteras untuk menangkap sindiket-sindiket ini, tetapi masih ramai yang menjadi mangsa. Kemungkinan berikutan dengan PKP COVID-19 dan juga sekarang pembukaan border kita, jadi sindiket-sindiket ini lebih licik dan mereka beroperasi di luar negara. Jadi kita memerlukan pelbagai usaha untuk memberi kesedaran kepada orang ramai dan atau masyarakat. Jadi kempen tahun ini kami akan membuat perasmian kempen anti-scam PDRM 2022 ni di Johor Bahru, iaitu di The Mall Sarki Johor Bahru pada 25 bulan 6 ni jam 2 petang yang akan dirasmikan oleh Ketua Polis Negara. Jadi matlamat kempen pada tahun 2022 ni adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan pelbagai jenis jenayah dalam talian yang sentiasa berubah modus operandinya. Jadi kita berharap dengan kempen ini kita boleh memberi kesedaran dan juga untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat cara-cara bagaimana untuk tidak menjadi mangsa kepada jenayah dalam talian ini. Dan dari apa yang Tuan sebutkan tadi, pastinya banyak cara pendekatan yang akan diambil dan di Johor Bahru nanti apa antara perincian program itu, dalam bentuk apa akan disampaikan kepada masyarakat? Kempen ini akan berjalan sehingga ujung tahun dan antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan adalah pameran kesedaran jenayah komersial. Kita akan adakan wawancara, kita akan adakan khutbah Jumaat, dan juga kita akan mengadakan aktiviti-aktiviti yang pameran dan juga kita ada orang kata high profile policing di mana kita akan berjumpa masyarakat untuk kita memberi kesedaran kepada mereka dan kita berjumpa dan berkongsi apa-apa modus operandi yang kita perlu untuk maklum dan cara-cara untuk menangani jenayah dalam talian. Selain daripada kempen yang dilaksanakan iaitu anti-scam PDRM 2022, difahamkan di pihak JSJK juga ada satu platform yang disediakan untuk menyemak dan juga memastikan agar sebarang kegiatan jenayah scam ini dapat dikesan ataupun ada data-data yang boleh dikongsikan bersama dengan masyarakat. Jadi apakah antara platform yang boleh dikongsikan Tuan? Kita mempunyai ada 4 platform setakat ini. Jadi platform yang pertama adalah Semak Mule, di mana masyarakat boleh menyemak sama ada akaun-akaun yang diberi kepada mereka untuk memasukkan duit itu mempunyai rekod jenayah atau digunakan oleh sindiket. Jadi masyarakat boleh melalui melalui internet melalui semakmule.rmp.gov.my. Itu adalah yang platform yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat boleh berhubung dengan CCID Response Scam. Response Center di mana masyarakat boleh bertanya jika mereka mempunyai sebarang maklumat atau sebarang persoalan berkaitan jenayah dalam talian. Jadi mereka boleh berhubung dari
8 pagi hingga 8 petang kena ianya beroperasi pada 8 pagi hingga 8 petang melalui talian 03 2610 1559 atau 03 261 01599. Ini adalah mereka boleh berhubung dengan CCID Response Center. Yang ketiga adalah mereka boleh berhubung melalui CCID Infoline, iaitu melalui pesanan ringkas SMS dan juga aplikasi WhatsApp melalui nombor talian 013 2111 222. Melalui Infoline ini orang ramai boleh menyalur maklumat untuk mendapat pertanyaan dan juga untuk membuat aduan. Yang terakhir dia adalah melalui Facebook CCID. Jadi melalui Facebook ni masyarakat boleh mendapat modus operandi yang terbaru. Dan juga langkah-langkah yang boleh mereka gunakan untuk tidak menjadi mangsa dan juga untuk melihat kejayaan-kejayaan CCID dalam membenteraskan sindiket jenayah komersial. Tuan, apakah nampak lebih banyak peningkatan sebenarnya dalam kes skam seperti ini? Walaupun telah banyak diberikan pendidikan, masih lagi berlaku kerana mereka sentiasa menukar taktik setiap masa. Kalau kita lihat pada statistik yang ada, yang banyak yang meningkat adalah pembelian dalam talian online. Jadi banyak dia punya modus operandi yang mana kita perlu untuk memberi kesedaran kepada orang ramai dan juga yang membuat banyak yang mendapat kerugian menjadi mangsa adalah makau scam lah. Jadi kita pun ingin menyedarkan pada masyarakat bahawa mereka tak perlulah untuk takut jika mereka dihubungi oleh sesiapa yang mereka tak ketahui. Jika mereka akan ditangkap, akan disiasat. Dia sebenarnya pihak penguasa tidak ada membuat panggilan kepada orang ramai berkaitan dengan mereka akan ditangkap atau mereka disiasat. Hanya menggunakan dokumen rahsia. Yes, betul. Okey. Tuan, bercakap juga tentang modus operandi kegiatan jenayah ini, kita sedia maklum ia bukan seperti jenayah biasa yang lain. Kerana mungkin modus operandi dilakukan contohnya di utara tanah air, tetapi mangsanya di kawasan tengah tanah air. Jadi urusan untuk mengesan penjenayah dan juga untuk memastikan keselamatan mangsa itu mungkin agak sukar dalam perihal ini. Jadi bagaimana pihak JSJK dalam perihal ini senantiasa facilitate dan juga membantu mangsa-mangsa yang membuat laporan, khususnya di bawah jenayah-jenayah komersial ini? Okey, jenayah atas talian ini sebenarnya kena mangsa dengan pihak sindiket ini tidak pernah berjumpa. Mereka yang penyelia-penyelia ini berlindung di belakang tabir teknologi. Jadi sekiranya mangsa itu membuat laporan, kita akan membuat siasatan rapi ke atas ni. Memang kita menghadapi cabaran untuk kita menyiasat kes-kes dalam talian ni. Okay. Dan bagaimana pula nasihat tuan kepada mangsa yang mereka terkena ataupun tertipu dengan muslihat tersebut tetapi tidak mahu tampil kepada ahli keluarga kerana takut dimarahi dan membiarkan kes itu tidak dilaporkan begitu sahaja? Ya, memang betul. Ramai mangsa-mangsa yang kita temuduga dan juga kita berjumpa, mereka kadang-kadang mereka diberi amaran oleh pihak penyelidik untuk tidak berhubung dengan saudara mara atau keluarga terdekat. Jadi nasihat saya adalah sekiranya mereka dihubungi oleh penjenayah dan diberi amaran, mereka sepatutnya berbincang dengan ahli keluarga atau boleh berhubung dengan pihak PDRM melalui CCID Response Center untuk mendapat maklumat dan juga untuk mendapat apa-apa bantuan juga daripada Infoline, CCID Infoline, untuk mereka boleh tak perlu nak melalui telefon, mereka boleh melalui SMS atau melalui WhatsApp. Tuan, kita juga ada mendengar laporan di dada-dada akhbar berkaitan tentang golongan profesional juga ada yang ditipu dalam pembelian dalam talian ataupun oleh skamer-skamer ini melalui ugutan, pujukan dan sebagainya. Ada juga sasaran kepada golongan pesara yang mempunyai satu jumlah simpanan wang yang banyak. Ini sasaran mudah bagi pihak skamer ini. Jadi apakah antara langkah-langkah penelitian dan pencegahan yang perlu dilakukan supaya tidak mendedahkan maklumat peribadi
peribadi yang mudah untuk diambil kesempatan oleh skamer ini? Saya rasa yang paling senang dia adalah kalau kita mendapat panggilan daripada orang yang tidak kenali dan tiba-tiba mereka meminta kita untuk memberi maklumat peribadi terutamanya berkaitan dengan akaun-akaun ini. Saya menasihatkan orang ramai supaya jangan melayan. Bila terdengar saja itu saja, memang itu adalah tanda-tanda atau red flag orang kata bahawa itu adalah scam. Jadi jangan meneruskan perhubungan itu, terus letak telefon dan jangan memberi ruang kepada mereka untuk berhubung lagi. Terus cut off lah. Jangan layan. Ya, jangan layan. Tapi masalahnya ada yang menggunakan ugutan, ada yang menyatakan bahawasanya mungkin contoh kita ada hutang ataupun ada kes mahkamah yang tertunggak dan sebagainya. Jadi disebabkan ketakutan itu menyebabkan mangsa mudah terjebak dengan modus operandi itu, Tuan. Satu memang ramai yang mendapat ugutan, tapi seperti mana yang pihak PDRM sentiasa memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pihak penguatkuasa ni tidak pernah menelefon individu untuk memberitahu mereka bahawa mereka akan ditangkap, mereka akan disiasat, akaun-akaun atau harta mereka akan disita. Dan pihak bank juga tidak pernah membuat panggilan kepada ini bahawa mereka berhutang. Jadi kita pun dah maklum bahawa tiada ugutan, pihak penguatkuasa tidak akan mengugut ni. Dan jika mereka dipanggil untuk ke balai pun, mereka akan memberi surat panggilan mengikut undang-undang lunas undang. Jadi saya menasihatkan orang ramai juga bahawa jika ada ugutan oleh mana-mana pihak melalui talian telefon, jangan jangan layan, dan juga jika betul-betul mereka risau, buatlah laporan polis. Tuan, sering kita dengarkan terutamanya untuk pihak polis, anggota dan pegawai yang menjalankan siasatan untuk menangkap seorang penjenayah itu kita kena 2 langkah ke hadapan daripada mereka. Cabaran two steps ahead itu, bagaimana cabaran PDRM sendiri untuk sentiasa catch up dengan taktik mereka yang pelbagai ini? Betul, untuk ni jenayah dalam talian ni kita memang pihak PDRM atau penguatkuasa ni, kita kena sentiasa melangkah ke hadapan mereka. Tetapi kena teknologi ni selalunya dia ni one step in front of us. Bila kita ni dia akan one step. Sebenarnya pihak PDRM sentiasa memberi mengambil tindakan tegas lah. Mereka kita do our best. Kita akan sentiasa memberi perempuan untuk mengesan dan menangkap mereka ni. Walaupun kita tahulah kita menghadapi cabaran daripada segi teknologi dan penjara-penjara ini pun beroperasi bukan hanya di dalam negara Malaysia ni tapi di luar negara. Jadi kita memang menghadapi cabaran apapun, kita akan meneruskan tindakan tegas kita lah untuk membenteras dan bersama masyarakat. Jadi kita mohonlah masyarakat untuk bersama PDRM untuk kita sama-sama memerangi sindiket jenayah dalam talian. Ya. Tuan, ada juga yang bertanya, kalau sekiranya seseorang mangsa sudah pun ditipu ataupun sudah pun mengalihkan wang daripada akaun kepada akaun skamer tersebut, apakah ada peluang untuk kembali mendapatkan wang tersebut setelah laporan polis tipuan? Itu soalan yang baik. Memang kebanyakan wang-wang yang telah dipindah kepada akaun skamer tidak ada baki dalam akaun yang di mana yang akaun dimasukkan dalam skamer itu. Kerana mereka terlalu cepat. Bila mangsa memasukkan dalam akaun, skamer dia tahu, dia terus pindahkan ke akaun-akaun lain. Jadi bila siasatan dijalankan, kita tidak akan menjumpai jumlah wang yang telah mungkin dalam 2 minit sudah hilang. Kerana selalunya mangsa-mangsa ini membuat laporan 1 minggu atau 2 minggu selepas mereka telah ditipu dan mereka sedarlah mereka telah menjadi mangsa kepada sindiket jenayah penipuan ini. Itu yang 2 steps ahead. Yes. Tetapi kalau mereka sekiranya cepat, kadang-kadang jumlah yang besar, kemungkinan pihak polis pun dapat untuk membeku
Menggunakan undang-undang AMLA lah. Kadang-kadang bank pun akan tanya, kalau amount tu terlalu besar, mereka akan telefon pemegang akaun, betul ke you transfer 30-40 ribu ke betul. Ada memang banyak kes-kes yang melibatkan di mana bank akan bertanya kepada mangsa kenapa mereka memindah jumlah wang yang begitu besar. Untuk pembelian dalam talian juga, mengelakkan penipuan, ada juga nasihat yang dikongsikan supaya menggunakan platform pembelian dalam talian yang betul, seperti mana Shopee, Lazada dan sebagainya, yang tidak akan memindahkan wang sekiranya barang pembelian itu tidak sampai kepada pengguna ataupun pembeli. Jadi apakah platform-platform yang berdaftar dan berautoriti seperti ini amat digalakkan dalam proses pembelian, dan juga kita mengelakkan pembelian secara terus dengan seller ataupun dengan penjual? Kita daripada PDRM memang menggalakkan masyarakat untuk membuat pembelian melalui platform yang sah, yang berdaftar, yang seperti Lazada, daripada Shopee. Jangan membeli barang-barang melalui Facebook, melalui website yang lain-lain. Kerana itu mungkin adalah, kebanyakan adalah platform-platform yang digunakan oleh penjenayah untuk membuat advertisement mereka, dan lepas tu bila kita beli barang tak sampai, tapi kita telah membuat pembayaran. Kadang-kadang macam kes-kes yang jual kereta, dia masukkan advertisement jual kereta, seorang telah memasukkan deposit, orang yang lain pun masuk membeli deposit ke atas benda yang sama, tetapi sebenarnya tidak wujud pun. Bila kita membuat siasatan, selepas mangsa membuat laporan, kita dapati kebanyakan wang-wang itu telah dimasukkan dalam akaun-akaun mule. Memang tak wujud pun, tak ada pun kenderaan tu. Malah sekarang ni ada satu platform dalam talian yang sekiranya kita menjual satu barang yang ialah pre-love, kalau kita boleh, cara mereka hantar masuk mesej adalah sila WhatsApp saya. Ya, betul. Jadi itu antara yang paling standard sekarang. SOP yang paling lazim mereka lakukan. Dan kita tahu sekiranya mereka hantar mesej seperti itu, sila WhatsApp saya nak beli barang ni, itu merupakan salah satu red flag. Itu adalah satu pada red flag bahawa itu adalah scam. Kerana pihak penjenayah ini dia jarang menggunakan talian yang tradisional, kata kita. Landline dia tak pakai. Kebanyakan mereka akan menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, macam itulah. So untuk mengaburi, untuk memberi cabaran kepada pihak penguatkuasa untuk mengesan mereka. Okey. Tuan, ada juga kes yang berlaku, penjenayah scammer ini menggunakan nombor telefon yang sah, tetapi mereka bukan berada di tempat tersebut. Ada juga laporan menggunakan nombor telefon agensi kerajaan yang sah, tetapi agensi kerajaan tersebut tidak pernah menelefon mangsa dan sebagainya. Jadi apakah perkara-perkara ini juga turut dipantau oleh pihak JSJK dalam perihal menggunakan nombor-nombor telefon agensi kerajaan yang sah dalam menipu mangsa-mangsa scammer ini? Ya, memang kita memberi tumpuan kepada perkara-perkara ini, dan kita bekerjasama dengan pihak SKMM dan juga institusi telco, pihak telco, untuk kita memantau dan juga mengesan sindiket-sindiket yang menggunakan talian-talian yang melibatkan bank negara ini kan, yang sah. Sebenarnya talian-talian ni mereka ni menggunakan sesuatu software yang di mana mereka boleh masukkan talian-talian ni. Jadi bila kita telefon dia balik, dia sebenarnya bukan pergi bank negara, tetapi pergi call center mereka. Jadi memang ini adalah sentiasa dipantau oleh pihak PDRM, dan pihak kami juga akan terus membenteraslah apa orang kata call center ni yang berada di dalam negara dan juga di luar negara. Jika kita mendapat tahu bahawa mereka ni berada di luar negara, kita akan meminta bantuan pihak-pihak polis di negara yang terlibat lah. Tapi bila kita nampak 8888 tu nampak di Putrajaya, mungkin kita akan panik terlebih dahulu sebab menampakkan bahawa itu datang daripada agensi kerajaan. Bagaimana pula untuk anak-anak ataupun keluarga sekeliling yang berada antara satu sama lain, terutamanya untuk ada ibu bapa yang dah bersara, untuk memastikan kita sentiasa menjaga satu sama lain supaya tidak terbabit dalam betul. Kita kena sentiasa bersama, kita orang kata kita to be stay alert, kerana kita sentiasa berwaspada dan juga kita sentiasa mengingat satu sama lain lah. Jadi kalau kita seorang daripada ahli keluarga itu telah dihubungi oleh penjenayah dan merasa was-was ni,
bolehlah sentiasa berhubung dengan satu sama lain atau kawan-kawan untuk menceritakan apakah yang mereka alami supaya mungkin ahli keluarga atau kawan-kawan boleh memberitahu mereka bahawa benda itu adalah scam. Mungkin mangsa itu sendiri masa itu tidak sedar. Ya. Tuan, sekali lagi sama-sama war-warkan berkenaan tentang pelancaran kempen anti-scam PDRM 2022. Ya. Jadi saya menyerukan agar masyarakat akan bersama PDRM dalam menjayakan kempen anti-scam PDRM 2022 ini bagi kita sama-sama meningkatkan kesedaran berkaitan dengan jenayah dalam talian dan juga kita sama-sama untuk membenteraslah. Jadi akhir sekali saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspadalah. Be smart and stay alert. Dan jadi untuk makluman ni, kita punya tagline untuk kempen anti-scam PDRM 2022 ni adalah Let's Fight Scammer Together. Jadi saya harap mangsa-mangsa ni masyarakat akan bersama PDRM untuk sama-sama kita memerangi jenayah dalam talian. InsyaAllah. Let's fight a scammer together. Let's fight scammer together. 25 Jun 2 petang di The Mall Mid Valley South, Johor Bahru. Saya harap orang ramai di Johor Bahru akan datang beramai-ramai ke The Mall. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Senior Assistant Commissioner Widhi Anak Richard, Timbalan Pengarah Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih kembali. Kita ingin ke Johor